Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak ikut satu pengembaraan yang sangat istimewa. Kita akan menyusuri sebatang sungai. Pernah tak awak terfikir dari mana sebenarnya datangnya air dalam sungai yang besar tu? Semuanya bermula dari satu perjalanan yang jauh. Dari puncak gunung sampailah ia jumpa laut. Jom kita mulakan. Cuba kita bayangkan sekejap, setiap titisan air hujan yang jatuh atas gunung tu, dia tak duduk diam. Dia akan mula satu kembara yang sangat-sangat jauh. Macam mana agaknya rupa perjalanan tu ya? Apa yang dia akan jumpa sepanjang jalan? Jom kita siasat misteri ni sama-sama. Okey, jadi apa sebenarnya sungai ni? Senang je, sungai ni dia aliran air semula jadi. Dan peraturan dia mudah je. Air sentiasa mengalir dari tempat tinggi, macam gunung, ke tempat yang lebih rendah dan destinasi akhir dia laut. Nah, untuk fahamkan perjalanan ni, kita bahagikan kepada 3 fasa utama: hulu, tengah dan hilir. Ini dia, pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan singgah kat stesen pertama, peringkat hulu. Lepas tu, kita teruskan ke peringkat tengah dan diikuti peringkat hilir. Akhir sekali, kita akan buat satu perbandingan ringkas supaya kita betul-betul nampak beza antara ketiga-tiga peringkat ni. Dah sedia semua? Jom! Pengembaraan kita bermula di sini, peringkat hulu sungai. Cuba bayangkan peringkat ni macam zaman remaja sungai tu. Dia penuh dengan tenaga, sangat aktif, lasak dan sentiasa bergerak laju. Jadi, apa yang special kat sini? Pertama, lokasinya di kawasan pergunungan yang sangat curam. Disebabkan cerun itulah, aliran air dia jadi super laju dan deras. Kesannya, sungai kat sini masih lagi sempit dan cetek. Kat sinilah kita selalu jumpa air terjun yang cantik-cantik dan jeram yang mencabar. Dan, poin paling penting, tenaga air yang kuat ni, dia fokus buat satu benda je: hakisan tegak. Maksudnya, dia korek ke bawah. Cuba bayangkan tenaga air yang kuat ni macam seorang pengukir yang sedang membentuk gunung. Apa hasilnya? Dia akan ukir lorah yang dalam dan sempit berbentuk V. Dia juga akan hasilkan jeram, iaitu kawasan berbatu di mana air mengalir dengan sangat laju dan semestinya air terjun yang sangat memukau. Proses utama dekat hulu ni ialah hakisan tegak. Maksud dia, senang je, tenaga air yang laju tu sambil bawa batu-batu kecil, dia akan kikis dasar sungai. Macam gerudi semula jadi yang korek lantai sungai tu. Proses inilah yang hasilkan lurah berbentuk V yang kita sebut tadi. Lagi kuat hakisan ke bawah, lagi dalamlah lurah tu. Walaupun lasak, kawasan hulu ni sebenarnya sangat berharga tau. Aliran air yang deras tu sangat sesuai untuk kita jana kuasa hidroelektrik guna empangan. Air terjun dan jeram dia pula jadi tarikan pelancong. Boleh buat water rafting, berkelah, macam-macam lagi. Dan yang paling-paling penting, ia adalah kawasan tadahan hujan. Dari sinilah kita dapat sumber air bersih. Tapi, sayangnya aktiviti kita sebagai manusia boleh rosakkan semua ni. Bila hutan di hulu sungai ditebang tanpa kawalan, tanah akan senang terhakis masuk ke dalam sungai. Air jadi keruh dan berlumpur. Lagi satu, pembuangan sampah. Bukan setakat tak cantik dipandang, tapi ia juga mencemarkan sumber air kita. Okey, jom kita sambung perjalanan. Sungai kita sekarang dah tinggalkan kawasan gunung dan mula masuk ke kawasan yang lebih landai. Selamat datang ke peringkat tengah. Kat sini, sungai kita dah jadi lebih matang, lebih tenang sikit. Kat sini, cerun dah tak curam macam dekat hulu tadi. Jadi bayangkan, tenaga dia pun dah mula kurang. Sungai dah tak fokus menggali ke bawah, sebaliknya dia mula menolak ke kiri dan kanan. Ini menjadikan aliran sungai semakin lebar dan dalam. 2 kerja utama dia sekarang, hakisan sisi dan pengangkutan. Bentuk muka bumi yang paling popular, yang paling ikonik kat sini ialah liku-liku sungai atau nama saintifik dia, meander. Sungai dah tak lurus tapi dia mengalir bengkak-bengkok macam ular. Kenapa jadi macam ni? Jom kita tengok proses dia. Jadi, sungai ada 2 kerja utama kat peringkat tengah ni. Pertama, hakisan sisi. Maksudnya, dia akan makan tebing di bahagian luar likuan, menjadikan sungai makin lebar. Dan semua bahan-bahan yang terhakis tu, pasir, kelodak semua tu, itulah kerja kedua dia, pengangkutan. Sungai jadi macam lori gergasi yang bawa semua muatan tu menuju ke hilir. Kawasan ni sangat penting untuk kehidupan manusia. Tanah di sepanjang tebing sungai jadi sangat subur, sesuai untuk pertanian. Kawasannya yang rata pula memudahkan pembinaan kampung dan pekan. Sungainya yang lebar boleh jadi laluan pengangkutan untuk bot-bot kecil dan semestinya jadi rumah untuk ikan-ikan air tawar. Malangnya, di mana ada pembangunan, di situ ada risikonya. Sisa pertanian macam racun serangga boleh mengalir masuk ke dalam sungai dan meracuni hidupan akuatik. Pelumbungan pasir yang tak terkawal pula boleh buat tebing sungai runtuh dan mengubah struktur sungai. Sangat bahaya untuk kawasan sekeliling.
Dan kita dah pun tiba di penghujung pengembaraan sungai kita, Peringkat Hilir. Kat sini, sungai dah jadi macam dah tua dan sangat tenang. Pergerakan dia perlahan, seolah-olah dia dah bersedia nak menamatkan perjalanan dia yang panjang. Bayangkan, sungai ni dah penat lepas kembara yang jauh. Dia mengalir kat kawasan tanah pamah yang hampir rata, jadi aliran air dia sangat-sangat perlahan. Dia dah tak larat nak bawa beban berat yang dia angkut dari hulu. Jadi apa dia buat? Dia mula lepaskan atau memendapkan semua bahan-bahan tu. Proses pemendapan ni akan membina dua bentuk muka bumi yang sangat istimewa. Pertama, dataran banjir, iaitu tanah rata dan subur di tepi sungai. Dan kedua, delta, iaitu daratan baru yang terbentuk di muara sungai, tempat di mana sungai akhirnya bertemu dengan laut. Jadi, kata kunci dia dekat sini ialah pemendapan. Semua muatan pasir dan lumpur yang diangkut dari tadi akan ditinggalkan di sini. Mendapan inilah yang membentuk tanah aluvium yang sangat-sangat subur. Sebab itulah banyak kawasan pertanian padi yang luas terletak di hilir sungai. Kawasan hilir ni boleh dikatakan sebagai pusat ekonomi. Tanahnya yang subur sangat sesuai untuk tanaman padi. Tanahnya yang rata pula jadi tapak untuk bandar-bandar besar. Muara sungai pula jadi pelabuhan penting untuk perdagangan dan juga pusat aktiviti perikanan yang besar. Tapi, bila dah ramai orang dan banyak kilang, cabarannya pun makin besar. Sisa dari industri boleh mencemarkan sungai dengan bahan kimia bahaya. Dan masalah biasa yang tak pernah selesai. Sampah. Bila sampah menyumbat aliran sungai, air tak dapat lalu. Apa jadi? Banjir kilat. Baiklah, kita dah pun tamatkan pengembaraan kita dari hulu ke hilir. Sekarang, untuk pastikan kita betul-betul faham, jom kita letakkan ketiga-tiga peringkat ni sebelah menyebelah dan kita tengok perbezaan dia dengan jelas. Jom kita tengok jadual ni. Cuba fokus pada perbezaan proses utama. Di hulu, sungai bertenaga kuat, jadi kerja dia menghakis ke bawah. Sampai di peringkat tengah, tenaga dia sederhana, cukup untuk menghakis ke tepi dan mengangkut. Dan akhir sekali di hilir, tenaga dia dah lemah, jadi dia hanya mampu memendapkan semua muatan dia. Dari bertenaga kepada matang dan akhirnya tenang. Nampak kan perbezaannya? Kesimpulannya, setiap peringkat sungai ada cerita dan peranan dia yang tersendiri. Dari setitis air di puncak gunung, ia membesar jadi sungai yang gagah, yang membentuk daratan dan akhirnya bahagi rezeki kepada kita semua sebelum bertemu dengan laut. Ia adalah satu anugerah yang sangat bernilai. Jadi, ingatlah, jaga sungai kita sebab sungai adalah sumber kehidupan kita. Terima kasih kerana sudi mengikuti perkongsian kali ini. Jumpa lagi.